بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya ketika mana kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tiba-tiba muncul kepada kami seorang yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak nampak padanya kesan perjalanan dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenalinya sehingga ia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia meletakkan dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Dan ia berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Baginda menjawab, Islam yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah jika engkau mampu pergi kepadanya. Dia berkata benar. Kami heran kepadanya, dia yang bertanya dan ia yang membenarkannya. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Baginda menjawab, engkau beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman dengan ketentuan baik dan buruk. Dia berkata benar engkau. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda menjawab, yaitu seorang hamba perempuan melahirkan tuannya dan engkau melihat seorang yang berkaki ayam, telanjang, pengembala-pengembala kambing, lumba-lumba meninggikan binaan. Kemudian ia pun pergi. Aku duduk beberapa ketika, kemudian dia berkata, wahai Umar, adakah engkau mengetahui siapakah yang bertanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia menjawab, baginda menjawab, sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan agama kamu kepada kamu. Hadis riwayat. Jadi malainya kita tak ada. Tak ada. Pakai slide, tak ada komputer. Jadi ambo ni banyak bagai di dalam ni. Tak apalah. Kita sambung perbincangan kita sebelum ni. Iaitu sebelum kita berhenti sampai kepada engkau beriman dengan hari kemudian, beriman dengan hari akhirat. Jadi beriman dengan hari kemudian, hari akhirat ini iaitu beriman berkenaan dengan pembalasan yang akan diterima oleh seorang selepas daripada mati. Jadi beriman kepada hari akhirat ini beriman dengan semua sekali yang bermula daripada selepas dari seseorang mati. Mana alam kiamat ni, alam akhirat hari kemudian ni bermula daripada alam barzakh, selepas daripada seseorang itu meninggal dunia. Alam barzakh sama ada seseorang itu diberi nikmat di dalam alam tu, di dalam tubuh tu, ataupun seseorang itu diazab, mula daripada situ lagi.
Jadi kepercayaan kepada seperti alam barzakh, kubur, azab kubur, kepercayaan kepada waktu juga termasuk di dalam akidah. Termasuk di dalam akidah. Jadi orang yang tidak mempercayai waktu, sebab ada setengah golongan yang mengatakan ia adalah hadis ahad. Tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat. Ya sebenarnya di dalam Al-Quran ada isyarat kepada azab di alam barzakh. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adab. Api dibentangkan kepada mereka. Mana mereka dibentangkan api kepadanya pagi dan petang. Sehinggalah dan pada hari kiamat Allah Ta'ala berkata masuklah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih. Kalau hadis pula banyak, cukup banyak hadis-hadis berkenaan dengan azab di alam barzakh, azab di alam kubur, cukup banyak. Paling tidak pun tawatur, mutawatir makna. Kalau tidak mutawatir lafzi, banyak sangat hadis dia. Yang mana hadis dia kalau pun buat syarah bodoh-bodoh, syarah main-main gitulah. Satu muka surat sakit. Kalau huruf beti lagi, panjang lagi. Mana banyak hadis berkenaan dengan alam barzakh, alam kubur ni cukup banyak sekali. Jadi kerana itu beriman dengan dia adalah suatu perkara yang wajib, termasuk di dalam perkara akidah. Dia juga beriman dengan hari akhirat ini, beriman dengan timbangan amalan seseorang. Bahawasanya di hari akhirat itulah seseorang itu akan ditimbang amalan dia di hadapan sekalian manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Dan timbangan pada hari itu adalah benar. Timbang amalan. Tapi nak timbang lagu mana amalan-amalan ni bagi abstrak, bagi maknawi. Macam-macam lah. Macam-macam lah ulama. Orang kata begini, orang kata amalan itu asalnya maknawi. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala jelmakan jadi sesuatu yang bersifat berjasad. Macam-macam. Tetapi kemajuan moden membenarkan kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sana moden sekarang, kalau zaman dulu orang tak fikir nak timbangi. Boleh timbangi orang zaman dulu. Boleh. Timbang udara. Timbang apa lagi? Macam-macam. Timbang nakal dulu. Tapi lah ni angin orang boleh timbang. Orang boleh timbang lah ni angin. Jadi kalau manusia boleh buat setara tu, Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Tak usah tanya. Bagaimana cara dia timbang amalan? Tak usah Allah Taala nak ubah jadi berjisim, berjasad apa-apa. Iyalah boleh jadi Allah Subhanahu wa taala buat lagu tu, tapi kalau semata-mata amalan tu tak boleh. Walaupun bagi kita dia bersifat abstrak maknawi. Sebab kemajuan learning pun, teknologi learning pun kita tengok benda orang dulu tak boleh timbang, orang learning boleh timbang. Dan banyak akal. Adalah ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah." Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Macam-macam. Dan juga pada hari kiamat, percaya kepada hari kemudian termasuk juga percaya kepada pemberian buku catatan amalan seseorang. Daripada awal kehidupan dia sampai akhir, semuanya ada berlaku. Semuanya ada berlaku dalam buku catatan. Percaya kepada itu. Yauma taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Pada hari itu orang mujrimin, orang dosa, orang yang melakukan kesalahan melihat dalam keadaan mana menundukkan kepala takut. Ada mereka kata, ya wailatana apa lah ni? Apa punya buku lah ni? Mali hadzal kitab, buku geria ni. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Dia tak tinggal hak kecil pun, hak besar pun dia tak tinggal, so pun tak tinggal. Kecuali semua dia kira.
Semua dia tulis. Dan mereka mendapati apa yang mereka buat semua ada. Ada belakang. Tak tengok sikit habuk. Tu ada buat pun tak ingat ada. Tengok-tengok ada pun. Ada. Itu kepercayaan kepada mana penerimaan buku catatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam-macam lagi lah. Sirat, syurga, neraka, dan banyak lagi. Syafaat. Apa lagi? Apa berkaitan dengan hari akhirat. Bermula daripada alam barzakh sehingga kepada syurga dan neraka. Semua itu terkandung di dalam kepercayaan kepada hari kemudian hari akhirat. Kemudian kepercayaan kepada hari akhiratnya hari kemudian adalah merupakan pegangan khusus. Pegangan khusus din samawi. Agama yang berasal daripada langit. Ini kepercayaan khusus agama yang berasal daripada langit. Walaupun agama itu telah diselewengkan, tetapi kepercayaan ini tetap wujud, tak ada. Seperti kita kata Yahudi, Nasrani, walaupun agama dia tu tak betul dah. Tidak asal dah agama dia tu, seleweng dah. Tapi kepercayaan kepada hari akhirat itu tetap ada di kalangan mereka, tetap ada di kalangan mereka. Berbeza dengan agama-agama ciptaan manusia sepenuhnya. Agama dia bukan berasal daripada langit. Itu dia tidak ada kepercayaan kepada hari akhirat kabeh. Mereka, agama-agama tidak berasal daripada langit ni, dia percaya kalau mati juga, dia percaya kepada tanasukhul arwah. Kalau mati juga, roh dia tu masuk dalam benda lain, masuk dalam binatang, masuk dalam burung, masuk dalam kucing, masuk dalam angin, masuk dalam katuk. Percaya lah betul. Itu agama yang tidak berasal daripada langit. Tapi kalau agama yang berasal daripada langit, Islam, itu dah. Yahudi, Nasrani, ada kepercayaan. Cuma kepercayaan berbeza. Tak serupa cara kepercayaan. Kalau kita orang Islam, kita percaya hari akhirat kelak pembalasan dilakukan terhadap seseorang mengikut amalannya. Mengikut amalan. Kalau seseorang itu amalan dia baik, maka balasan yang diterimanya adalah baik juga. Kalau seseorang itu amalan dia buruk, maka balasannya adalah buruk juga. Tetapi Yahudi, Nasrani kepercayaan dia lain. Tak serupa. Percaya juga, tapi lagu lain. Dia percaya pembalasan adalah berdasarkan kepada bangsa. Berdasarkan kepada bangsa. Apa dia? Tak kira dia jahat cara mana pun. Kalau Yahudi, beres. Masuk surga. Masuk surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Orang Yahudi kata, api neraka tidak akan sentuh kita kecuali beberapa hari saja. Kita ni kalau masuk neraka pun 2-3 hari saja. Lepas tu masuk syurga kita. Itu kepercayaan kepada hari akhirat, hari kemudian di sisi mereka. Ada tu ada, tapi percayalah gitu. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Mereka kata, orang Yahudi, orang Nasrani kata, tidak akan masuk dalam syurga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani kata kecuali orang Nasrani. Itu kepercayaan dia. Mana kepercayaan mereka terhadap hari akhirat. Ada, tapi lagu tu. Cara percaya. Jadi mana kita ni suka sembah wa amma, susah payah wa amma. Kena zalim pula. Masuk neraka lah kita. Masuk neraka. Kalau masuk syurganya dia, jahat setara mana pun masuk syurga. Itu kepercayaan mereka pada hari akhirat. Ada benda tu termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ada banyak lagi lah. Kalau kita tengok, kalau nak baca secara khusus berkenaan dengan kepercayaan kepada hari akhirat. Jadi kita sepetah lagi. Kemudian seterusnya, engkau beriman dengan ketentuan baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir ni adalah merupakan kalau hak sana hari kemudian itu khususiyah orang Islam. Khususiyah din samawi, agama yang mari daripada langit. Kepercayaan kepada takdir pula adalah khususiyah, ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab
boleh dikatakan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sahaja ia percaya kepada takdir sepenuhnya. Percaya kepada takdir sepenuhnya. Kalau golongan-golongan lain, firqah-firqah yang lain, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Syiah, Khawarij dan macam-macam lagi firqah-firqah lain, mesti ada masalah dalam bab takdir. Mesti ada masalah dalam bab takdir. Hak ni percaya tak ada langsung takdir. Atas kita berlaku Allah Ta'ala buat kita, perbuatan kita buat. Tak ada ketentuan perbuatan kita. Hanya pula percaya kita ni tak boleh buat apa-apa. Seperti kita kata, puak-puak Jabariyah dia kata, kita ni tak ada pilihan langsung kita ni, supaya kita ni. Tak ada pilihan langsung. Semua budaya. Duduk. Ikut angin. Kalau angin tiup kami kat, kau nak apa tu? Kalau angin tiup kami kat, kau nak apa tu? Tak ada langsung pilihan. Atas Tuhan berlaku. Atas ketentuan dia, takdir dia semata-mata. Kalau dia takdir lagu tu, tak ada langsung pilihan. Kami pula percaya takdir baik saja daripada Allah. Buruk hidup. Kami percaya lagu ni. Semua firqah-firqah yang lain ada masalah di dalam bab takdir. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya sepenuhnya kepada takdir. Percaya betul kepada takdir sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan Syiah pula tak percaya langsung takdir. Tak ada langsung takdir. Dalam rukun iman dia tak ada takdir. Tak ada takdir. Jadi di antara alasan puak-puak ni apa yang tidak percaya kepada takdir tu, di antara alasan dia kata dalam Quran tak ada sebut bab takdir. Kalau dalam Quran cerita berkenaan dengan rukun iman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mana semua tu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dah hari kemudian. Walakinnal birra man amana billahi wa wa kutubihi billahi wal yaumil akhir wal malaikat. Tanya. Jadi manusia itu pun tetapi kebaikan, iaitu iman itu, iaitu engkau beriman dengan Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Takdir tak ada. Takdir tak ada dalam Quran dia kata. Tak sebut pun takdir dalam Quran. Tetapi sebenarnya ada. Isyarat tu ada. Untuk mana tu. Walaupun jelas serupa rukun iman yang lain tak ada, tapi isyarat tu ada. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tentukan kepada kita. Takdir. Qul kullun min indillah. Katakanlah semuanya adalah daripada Allah. Takdir. Ada beberapa ayat lagi yang mengisyaratkan kepada takdir. Walaupun sebut dengan tu amana bil qadar, tak ada hatu, tapi isyarat-isyarat tu ada. Dalam hadis rasanya banyak dalam hadis. Hadis sana. Hadis lain banyak lagi hadis yang menyebutkan berkenaan dengan kepercayaan kepada takdir. Jadi maknanya kepercayaan kepada takdir adalah salah satu daripada akidah kita, pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menolak takdir boleh membawa kepada kekufuran, keluar daripada agama. Tolak takdir. Kemudian berkenaan dengan takdir ni banyaklah. Kalau boleh coba berkenaan dengan takdir ni cukup banyak. Pembahagian takdir, keadilan di dalam takdir, kebaikan dalam takdir. Takdir ni molek. Golongan, pembahagian golongan di dalam menghadapi takdir. Mana manusia ni terbahagi pada beberapa golongan dalam menghadapi takdir. Dan macam-macam lagi berkenaan dengan takdir. Banyak. Waktu itu insya-Allah kita akan baca dalam hadis yang tepat. Hadis khusus berkenaan dengan takdir. Kita akan baca khusus. Takdir lepas tu lagu mana orang ni buat molek, akhir-akhir mati tak molek. Lepas tu tak molek masuk neraka sia ke dia. Lepas tu kita ni Allah Taala ketudahkan, lepas tu nyanyalah kita. Atau lagu mana? Waktu tu insya-Allah kita akan baca dengan secara lebih detail dalam hadis yang tepat. Hadis khusus berkenaan dengan takdir. Insya-Allah situ sampai tepat tu kita akan baca. Sebab hadis tu dia sebut orang ni dekat dengan syurga, tiba-tiba ketetapan mendahului masuk neraka. Situ kita baca. Baik. Kemudian seterusnya
Orang itu berkata, iaitu malaikat Jibril berkata, sadaqta, benar itu. Dia berkata, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, yaitu engkau menyembah Allah. Engkau mengabdikan diri kepada Allah. Seolah-olah engkau melihatnya serupa dengan apa Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Jadi hal ini berkenaan dengan ihsan, berkenaan dengan ihsan. Jadi berkenaan dengan ihsan ni pun berbahasa berkenaan dengan dia tu, romik juga, pandai juga. Sebab ada satu golongan. Satu golongan dia kuat ambil pegang dengan hadis ni khususnya kepada ihsan. Iaitu golongan mutasawwifah, golongan ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Jadi kuat dia pegang hadis ni. Sehingga di kalangan mereka ada yang memisahkan ihsan daripada agama, benda-benda hak kait dengan agama hak lain. Ni suku pula. Kita ni ihsan. Seperti dalam hadis Nabi. Ihsan ni suku. Nabi tak sebut sekali dengan iman Islam ke apa suku. Dia kata. Mana seolah-olah benda suku pula. Tidak kait. Mana benda lain. Itu golongan mutasawwifah. Golongan ahli tasawuf. Jadi berkenaan dengan ihsan. Mula-mula sekali ihsan tu apa? Ihsan tu sendiri. Mau betul ingat. Duduk sini. Jadi ihsan ni iaitu salah satunya tadi makna dia iaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Jikalau engkau tidak nampak, maka dia nampak engkau. So, di antara makna ihsan juga iaitu muraqabah. Muraqabah. Muraqabah ni dia daripada raqib. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah seseorang itu mengungkapkan sesuatu ucapan, sesuatu kata-kata kecuali bersama dia ada raqib dan 'atid. Raqib ni mana hak duduk sekali sama dengan kita. Duduk sekali sama. Muraqabah ni mana sentiasa hadir hati itu yakin, percaya, pegang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa hadir, sentiasa memerhatikan seseorang. Memerhatikan seseorang itu berasa begitu semua. Setiap ketika, setiap masa. Mana bukan sekadar berasa Allah Taala dekat dengan dia. Dekat tu bukan dekat dari segi makan, bukan dekat dari segi tempat. Tak sabar lah dekat tu. Dia pasti dekat salah satunya ilmu Allah Subhanahu wa taala tahu. Dekat Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan lebih lagi daripada itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati perhati semua. Perhati semua. Mana yakinlah betul. Yakin begitu. Itu ihsan. Kemudian ihsan di kalangan puak-puak ahli tasawuf. Di kalangan puak-puak ahli tasawuf, mana mereka membahagikan peringkat-peringkat ihsan itu dengan pelbagai peringkat. Macam-macam dia bagi. Lagu ni. Yang mana di antara di kalangan mereka tu ada yang mempergunakan ihsan ini untuk tujuan peribadi mereka, kepentingan mereka untuk memutuskan diri mereka tu daripada ikatan taklif syar'i. Dia nak suruh jadi putus dengan taklif syar'i. Tak ada kena mengena dengan syariat dia. Salah satunya dia guna alasan ihsan. Jadi lagu mana? Di antara peringkat ihsan yang mana dibahagikan oleh mereka, yaitu seperti mereka mengatakan ihsan ni dia ada peringkat dia. Antara dia yaitu ni kalau sesetengah orang lah dia masuk pokok tarikat tasawuf kok, kadang-kadang dia beri peringkat rendah-rendah dulu, kecil-kecil dulu, tak usah atas-atas. Tapi kadang-kadang
sehingga kalau tok guru royak kuat atas tu pun dia boleh terima. Tak apa. Tok guru tu ala lain. Jadi dia si tok guru ni setengah golongan itu makna dia guna alasan ihsan tu lah untuk nak melepaskan diri dia daripada ikatan taklif. Tak ada kena mengenal dengan syariat jadi. Padahal tak betul benda tu. Jadi di antara dia ihsan ni peringkat pertama mana memikirkan berkenaan dengan kehidupan selepas daripada mati. Fikir itu menjiwai, bukan ingat saja. Menjiwai. Takut, ingat semua. Takut. Sehingga satu kata tak doa saja berhasil. Tak benar tu. Tak benar. Padahal orang lain Sayyidina Umar ingat mati juga. Kata bil mauti wa'izah Sayyidina Umar. Penasihat dia. Cukuplah mati sebagai penasihat. Tapi mereka dunia. Bukan kata ingat mati duk senyap dalam bilik. Jadi ini peringkat pertama. Golongan tasawuf. Mula-mula waktu menjiwai waktu. Betul-betul dia rasa. Dia ingat kepada mati selepas daripada mati. Kemudian menjiwai fikir, merenung berkenaan dengan segala apa yang berlaku yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Sejarah umat dahulu apa yang berlaku sekarang ni menjiwai. Betul-betul renung molek. Mendatangkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Molek. Molek. Komen. Dia lagi fikir berkenaan dengan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buat gini fikir. Merenung, menjiwai moleknya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia naik lagi fikir berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Menjiwai sifat termasuk betul-betul dalam diri dia. Masuk betul-betul sehingga dia rasa sebati dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sifat-sifat Allah Taala itu betul-betul dia rasa masuk dalam jiwa dia semua. Macam Amos sebut sebelum sifat Ar-Razzaq tu. Sehingga setiap sifat Allah Taala tu dia berimeh, dia menjiwai siapa kepekat dia tak mana tak heran dah. Tak pelik dah kepada benda-benda dunia. Benda dunia ni kecil bagi dia, tak ada apa-apa. Allah Taala berlaku. Allah Taala berlaku. Siapa kepekat? Kalau setakat tu tak apa lagi. Boleh lagi. Ada keharusan lagi. Tetapi sesetengah kalangan tasawuf ni, mutasawwifah, dia lompat atas lagi. Terutamanya tutup guru. Tutup guru, mursyid terutamanya. Mana kepada anak-anak buah tu mungkin setakat tu dah. Setakat tu. Tapi dia sendiri, dia di atas lagi. Iaitu merenung, berfikir, menjiwai berkenaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan zat Allah. Zat Allah, dia cuba nak renung, cuba nak fikir. Tu tinggi tu. Tinggi. Hakikat tu. Siapa mereka hakikat tu? Tak ada dah waktu tu syariat, tak ada dah. Hakikat. Di dalam istilah yang lain, dia guna istilah tajalli. Iaitu peringkat demi peringkat. Iaitu yang pertama tajalli. Tajalli sifat. Yang pertama mula-mula sekali tajalli. Apa tu ini? Duduk dalam ni apa? Tajalli hukum, tajalli ahkam. Itu yang pertama, tajalli ahkam. Mana menghadirkan segala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri dia. Hadir betul-betul dia yakin terhadap hukum keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul yakin. Sehingga dia jadi betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab keputusan Allah, hukum-hukum Allah di hari akhirat betul-betul masuk dalam jiwa dia. Nak buat sesuatu amalan dosa, takut sesuatu. Ketak. Kita kata. Siapa kau berkata tu? Menjiwai. Tajalli ahkam. Cuba nak tu. Menjiwai, cuba. Mana nak rasa hukum Allah Ta'ala tu, nak rasa sebati dengan jiwa. Bukan sekadar dengar-dengar je. Bukan sekadar dengar orang zina kena hukum gini-gini. Bukan sekadar dengar apa tu. Menjiwai. Tajalli ahkam. Dia naik atas lagi tajalli sifat. Sebab tadi juga lah tajalli sifat. Mana cuba menjiwai sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu rasa gitu. Tapi dia atas lagi pada tu, dia kalau setara tu tak apa lagi.
ada lagi keharusan, boleh lagi. Tapi dia golongan tasawuf ni, dia lebih lagi daripada tu, iaitu dia sampai kepada peringkat tajalli zat. Tajalli zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rasa zat Allah Subhanahu wa taala itu semati dengan diri dia. Sampai ke peringkat tu. Bahkan zat Allah Subhanahu wa taala ni ada di mana-mana. Di mana-mana sahaja ada. Dalam diri dia, sehingga di kalangan golongan sufi, tak betul lah ni, tak betul. Dulu siapa mereka mengaku Allah ada, mengaku Tuhan. Sebab apa? Sebab tajalli zat Allah Subhanahu wa taala dalam diri dia. Dalam diri dia. Jadi benda-benda ni berlaku ni, dia letak atas apa? Atas dasar ihsan, muraqabah. Atas dasar kita nak betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita ni nak bawa pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita nak rasa Allah Taala perhati kita, Allah Taala pasti akan menghukum kita kalau kita buat salah. Nak rasa lah betul. Tapi dia melampau lebih-lebih. Siapa kau mereka nak rasa zat Allah Taala tu sebati dengan dia juga. Sebati dengan dia juga. Sebab itulah timbul macam-macam fitnah. Macam-macam perkara yang tidak sepatutnya, yang sebenarnya boleh merosakkan keimanan orang, keimanan seseorang. Sehingga macam-macam dia mengaku. Dia rasa diri dia sudah tidak terikat lagi dengan syarat, dengan syariat. Suku dah. Petak lain dah. Fana dia panggil fana. Dia sudah berada di alam fana, bukan lagi berada di alam syuhud. Orang lain, hak kecil-kecil ini, lembu-lembu ni, hak ni, ina tak ketika satu ni duduk di alam syuhud, tapi dia di alam fana, suku. Tak ada kena mengenal dengan syariat. Dia kata. Sehingga timbullah macam-macam dakwaan. Duk fikir zat Allah Taala, siapa nak lukis wajah Allah. Itu siapa ke peringkat tu. Itu sudah siapa ke peringkat tu. Bukan fana sebenarnya, hina sebenarnya. Ising. Satu hak betul ni, bukan fana. Ising tu. Masuk peringkat lain tu. Peringkat tak sedar tu. Dia sebenarnya boleh merosakkan akidah dia. Boleh merosakkan kepercayaan. Boleh merosakkan keimanan. Dan orang yang percaya lagu tu boleh terima benda-benda lagu tu. Tak berapa banyak tu iman dia tu. Tak berapa segar tu. Kalau boleh terima benda-benda lagu tu. Patutnya tak boleh terima benda-benda lagu tu. Sebab seseorang manusia ni, mana setara mana pun dia tidak boleh lagi daripada ikatan syariat paling lain. Paling lain. Kita tengok di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ada mana berlaku mana kepada mereka, tapi lagu mana mana mereka. Bukan macam mana kita. Tok guru tarekat kat kita ni pana tarik pitih. Pana sahabat pana di pitih. Ya lagu lain, rupa tu lagu lain. Tak apa tu kita akan sebut selepas daripada itu. Jadi itu mana bentuk peringkat-peringkat ihsan yang dikatakan sebagai peringkat ihsan yang dibahagikan oleh golongan-golongan tasawuf, sehingga sebahagian daripada mereka menggunakan alasan ini, menggunakan istilah ini untuk membebaskan diri mereka daripada ikatan taklif, daripada ikatan taklif syar'i. Satu kali itu tidak boleh, tidak diharuskan, diharamkan, boleh. Boleh jadi rosak akidah dia. Tetapi kalaulah mana mereka di dalam ihsan ni, mana mereka nak pergi dengan hadis ni, atau orang lain nak pergi dengan hadis ni dengan menghimpunkan, tidak pisahkan di antara hakikat dan syariat, di antara fana, syuhud dan fana. Dia tidak pisahkan daripada, mana tidak pisahkan daripada syariat, dan tidak pisahkan daripada panduan Al-Quran dan Sunnah. Itu tak apa. Itu tak apa. Walaupun mana mereka cuba di dalam sesuatu amalan, di dalam sesuatu kepercayaan, pegangan mereka di dalam agama, mereka cuba nak sampai kepada peringkat memahami hakikat. Memahami hakikat. Walaupun benda tu kalau kita tengok zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah siapa kau peringkat tu Nabi ada sahabat-sahabat.
Sehingga Nabi ajar sahabat-sahabat kita tengok. Nabi kata kalau dah sahabat tu buat amal wajib dah. Amal wajib. Dia tanya Nabi tanya, "Gapo dia aku kena?" Amalan ini, sembahyang, puasa, tu dah wajib. Dia berkata, "Aku tidak akan lebih daripada hal ini, tidak akan kurang daripada hal ini." Mana hak wajib saja, fardu sahaja. Nabi kata, "Aflaha in sadaqa." Berjaya dia tu kalau dia benar. Kalau dia benar di dalam janji dia berjaya. Dia juga banyak lagi contoh-contoh di dalam hadis yang lain. Maknanya di situ kita tengok Nabi SAW beri panduan mudah dalam beramal. Tidaklah siapa kau perekat kita nak faham hakikat sesuatu amalan, hakikat kejadian, hakikat kata, hakikat pun tak ada, tak payah. Tak perlu sebenarnya, tidak perlu. Memadai kita buat benda-benda wajib, campur dengan benda-benda sunat untuk menampung amalan kita sudah memadai untuk seseorang itu memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita tengok di dalam hadis yang lain, mana Nabi di dalam hadis yang lain, hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sabda Allah Taala berfirman, mana tidak ada sesuatu amalan yang untuk menghampirkan diri kepada aku. Untuk menghampirkan diri kepada aku, dia lebih aku kasihi daripada amalan fardu, amalan wajib. Hak tu hak Allah Taala paling suka. Kalau nak dekat dengan Allah Taala, jaga hak wajib, jaga hak fardu, jaga hak fardu. Lepas tu fardu wajib ni bukan sekadar dalam amal ibadat saja. Dalam benda-benda lain, muamalah, dalam akidah, beberapa kau masuk ada berlaku tu benda-benda yang wajib. Tapi hak tu lah Allah Subhanahu Wa Taala paling suka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada itu, tidaklah seseorang hamba itu terus menghampirkan diri kepada aku dengan amalan sunnah. Amalan sunnah. Patutnya amalan sunnah ni tahu mana? Tahu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Amalan Allah Taala paling suka untuk mendekatkan diri dengan dia, fardu, patut. Untuk mendapat kasih sayang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata dalam hadis qudsi itu dengan amalan sunat, dengan amalan sunat. Sehingga siapa kau perekat pendengaran dia adalah pendengaran aku. Penglihatan dia adalah penglihatan aku adalah penglihatannya. Dan seterusnya. Hadis. Mana situ kalau kita tengok Nabi SAW tak ada lah teka siapa kau gini semua, tak ada. Tak ada siapa kau perekat ni nak kena hakikat dah. Berapa lagi ma'rifat dah, tak ada benda-benda lagu tu. Tak ada benda-benda lagu tu, tak perlu sebenarnya. Orang yang mengatakan perlu sebenarnya dia kekosongan, tak cukup. Tak ada ilmu agama sebenarnya, tapi dia jadi lagu tu. Lepas tu dia jadi lagu tu. Baik. Kalaulah kita kata, hak ni hak asal hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Tetapi kalaulah seseorang itu dia nak cuba untuk memahami hakikat maksud kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat maksud daripada sesuatu amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada hamba-hamba dia. Kalau dia nak sampai kepada satu, dia tidak boleh lari daripada batasan Al-Quran dan Sunnah. Paling hari tu tahap dia, tahap syarat tu je. Kalau lebih lagi daripada tu, siapa kau perekat bersatu dengan Allah, siapa kau perekat mana tinggal syariat waktu itu, mana siapa kau tinggal syariat waktu itu, tak betul. Waktu sudah tidak betul, sudah lari daripada landasan agama yang sebenar. Mana dia tidak boleh lari daripada panduan Al-Quran dan Sunnah. Seperti seperti kita katakan apa? Seseorang itu nak memahami hakikat dunia, kita kata hakikat dunia. Nak memahami hakikat dunia hak sebenarnya. Dari segi hadis ada dah jelas. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tunjuk dah hakikat dunia, iaitu kambing, bangkai kambing yang tak ada orang cara. Itu sebenarnya hakikat dunia hak sebenar kalau nak tahu. Tetapi di kalangan ulama-ulama ahli hikmah ada pula yang membahaskan hakikat dunia ni, kehidupan dunia yang berada di bawah alam daripada Sidratul Muntaha. Berapa pula hak. Tetapi perbahasan itu tidak boleh lari daripada Quran Sunnah, boleh lari daripada. Seperti lagu mana? Ini contoh. Ulama dia cuba nak bahas hakikat. Hakikat di dalam sesuatu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat dunia.
alam bawah daripada alam Sidratul Muntaha. Gapo dia hakikat dia? Iaitu alam yang dipisahkan oleh Sidratul Muntaha. Yang mana alam selepas daripada Sidratul Muntaha itu adalah alam yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kepuasan. Tetapi sebaliknya alam yang bawah daripada Sidratul Muntaha ni, iaitu termasuk alam dunia yang kita duduk ni, alam yang langsung tidak ada kepuasan, langsung tak ada kepuasan. Kecuali bila mana seseorang itu dapat membersihkan jiwa dia, membersihkan diri dia daripada zulumat dunia, kegelapan dunia, dan juga dapat mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia dapat rasa kepuasan. Dia boleh sampai kepada alam yang atas lagi, iaitu alam penuh dengan kepuasan. Tapi kalau alam dunia ni, kalau nak kerja dunia, nak hamba dunia, memang tak akan puas. Sampai bila-bila pun tak akan puas. Orang kaya setara mana pun tak cukup sama. Orang nikah, pak kita kata, kita tanya dia, cukup ke tak? Tak cukup. Nak lagi? Tak cukup. Jadi mana benda dunia ni, kalau kita kerja setara mana pun, tak puas, tak cukup. Itulah hakikat dunia. Itulah hakikat dunia. Berdasarkan kepada mana? Berdasarkan kepada peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi mana? Dia faham dari sudut hakikat dunia, tetapi tidak lari daripada batasan Al-Quran dan Sunnah. Tak lari daripada itu. Ketetapan syariat tetap dia jaga. Begitu juga dia nak bicara hakikat pengabdian diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat manusia ni apa dia? Nak bicara hak tu, nak apa mendalami hak tu, nak menyelami, nak menjiwai hak tu. Begitu juga batas Al-Quran dan Sunnah, batas syariat mesti dijaga. Tak boleh lebih daripada batas. Setakat tu je. Setakat itu sahaja. Seperti contoh kita kata, satu kesilapan. Di dalam seseorang itu nak memahami hakikat ibadat ni. Hakikat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni golongan-golongan tasawuf. Sehingga dia kata hakikat ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah semata-mata hamba. Semata-mata hamba dia ikut kata tua dia dengan tidak mengharapkan upah. Tidak mengharapkan upah. Lalu mereka mengatakan kalau seseorang itu dia buat amal ibadat dengan harap pahala, tak betul. Tak betul. Mereka kata lagu. Kalau buat ibadat dengan harap Allah Taala nak beri pahala, salah. Mana tak jadi ibadat dia. Siapa kau perintah tu? Mana waktu tu mana dia cuba nak menyelami hakikat ibadat, hakikat pengabdian diri manusia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau perintah tu? Mana dia perintah hakikat tu? Siapa kau perintah tu? Tetapi apa yang difikirkan oleh mereka, apa yang diselami oleh mereka itu tak betul. Tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar rojak wa amal ibadat ni nak agak pahala. Nak agak pahala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang beribadat, ada orang enggak puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, harap pahala, buat ibadat harap pahala, mana boleh? Tidak salah. Tidak salah. Dalam hadis lain lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tabi'a janazata muslimin ihtisaban fa shalla 'alaiha." Dan seterusnya ada itu. Falahu qiratan, dan seterusnya adalah. Sesiapa yang ikut jenazah seseorang muslim, lalu dia membahayakan jenazah itu, dia ikut di kubur, dia boleh sesiapa yang ikut jenazah seseorang muslim ihtisaban, dengan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harap pahala, buat amal harap pahala. Dia semaya, dia di kubur, boleh 2 kira, boleh 2 kira. Jadi mana hadis itu jelas, buat amal boleh dengan harap pahala. Jadi berbalik pada hak tadi, mana seseorang itu kalaulah dia cuba nak menyelami hakikat ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa kau perkat tu dengan tidak mengharuskan buat ibadat harap pahala, maka dia salah. Maka dia salah. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini nak sebutnya sini, maknanya seseorang itu walaupun dia cuba nak menyelami hakikat ibadat, hakikat perhambaan, hakikat kejadian itu apa, dia tidak boleh lari daripada garis panduan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh lari daripada garis panduan syariat
yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lari daripada hak. Kalau lari daripada hak tu pun selalu kalau lari daripada hak. Tu sebab itulah dalam nak bertasawuf ke nak berapa ke, kita tak boleh lari daripada dua perkara ni, Quran dan Sunnah. Tak boleh lari. Kalau tidak, kalau lari dia jadi macam-macam. Hak tu yang jadi nak buat amal ibadat agak, nak semaya letak gambar tok guru depan. Nak semaya pilih, ambil tengok gambar tok guru dulu. Nak semaya kena ingat tok guru. Patut geria lah betul. Nak semaya ke tok guru, nak pahala tok daripada tok guru ke, daripada mursyid ke, daripada Allah Taala. Pun. Jadi rasa. Patut banyak kawal lagi. Yang menyebabkan berlaku kerosakan. Sebab apa? Punca dianya lagi daripada landasan, dua landasan. Sebab tu dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Mana nak bicara pasal syariat, nak bicara pasal syuhud, fanak, tak boleh lari daripada panduan syariat, panduan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian berkenaan dengan mukarabah fanak apa ni dia? Kalau kita tengok. Rasanya minggu depan tak dedah kita ni. Pasal dah rasanya minggu depan ni. Rasa kita sudah lah bak ihsan. Biarlah lewat sikit boleh. Muka minggu depan tak ada. Kalau kita tengok di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun dalam dari segi pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sapa kepada peringkat muraqabah, peringkat ihsan, peringkat fanak, sapa juga situ. Tetapi ihsan yang dialami oleh mereka tidak putus daripada dua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebelumnya, iaitu Islam dan iman. Tak boleh pisahkan. Mana kalau kita nak kuat ihsan, muraqabah, nak tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh pisah dengan Islam dan iman. Tak boleh pisah. Itu mesti. Maknanya dari segi pengabdian diri kita, ibadat kita nak biar betul-betul dekat betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi Islam dan iman kita, dari segi Islam dan iman, nak betul-betul menghayati Islam, menghayati iman, maka dia mesti disusuli dengan ihsan. Maknanya kalau tanpa ihsan, maka Islam dan iman seseorang itu tidak mencapai tahap kesempurnaan yang betul-betul sempurna. Kena ada ihsan. Tapi tak boleh pisah dengan iman dan Islam, tak boleh pisah. Kalau pisah dengan hati pun Islam. Dia tengah golongan tasawuf, dia pisah, dia suku, dia tak suku hati. Suku kita ni ihsan. Tak apa pun apa ihsan ni bab lain. Itu bab lain. Dia pisah hati. Tak boleh, tak kena. Sebab tu kalau kita tengok di kalangan sahabat dari segi ihsan mereka tu, fanuk mereka di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan syahadah. Rukun Islam pertama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka keyakinan mereka begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa mereka tak ada sikit abuk dengan dunia, dengan sekeliling. Berasa tak sedatang langsung dengan tak ada sekeliling dengan dunia. Sehingga sesetengah sahabat kau tak kalau jatuh cemeti wak mata kodoh tu jatuh bawah, tak sih minta tolong dengan manusia, tak sih jatuh dengan makhluk, tolong ambil sendiri. Padahal ni tak tolong orang apa ni, tak sih. Mana jiwa ni nak butuh terus bergantungan kepada manusia, tetapi sebaliknya jiwa tu nak betul-betul menjiwai syahadah yang pertama, iaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Mana Islam dia tu dilengkapkan dengan ihsan. Mana betul-betul dia rasa betul-betul. Kemudian syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu syahadah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Mereka betul-betul menjiwai, masuk molek dalam jiwa mereka. Betul-betul dalam. Bukan sekadar ngucap saja, bukan sekadar kata saja, tapi menjiwai. Sehingga kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertikaikan, dipermainkan, dicanggah, mereka sanggup balas dengan anak sanggup. Mereka sanggup balas dengan anak sanggup. Mereka sanggup mati kerana mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab pegangan mereka kepada syahadah yang kedua sudah sampai kepada peringkat ihsan. Sebab tu kita tengok seperti Ibnu Umar.
Bila mana Ibnu Umar kata sebut hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kamu halang perempuan-perempuan daripada pergi ke masjid Allah. Anak dia Bilal kata, aku nak sekat. Ibnu Umar tumbuk anak dia kata, aku tak suka kecek kamu sampai mati. Pak mati dia tak kecek dengan anak dia. Anak dia Bilal. Padahal lagu tu khilaf lagi benda tu. Tapi dia kata bila aku sebut hadis, menjangan kata lagi. Menjangan kata lagi. Jadi mana cerita dia pada Nabi, syahadah yang kedua dia tu bukan sekadar dia ucap, tapi masuk ihsan siapa kepada mereka mana tak khabar. Sehingga dia sanggup anak dia pergi tak kecek sampai mati. Bapa sanggup sikit lah. Tu ihsan. Bagus kalau ni ihsan kita ni tak salah ni kalau sebut hadis dia mana pula tu. Terbalik jadi boleh. Terbalik pun. Kok mana? Sebab tu tak boleh kisah. Begitu juga dengan hal-hal lain tu begitu juga. Dan banyak lagi kalau kita nak sebut benda ni satu persatu banyak yang berlaku kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Begitu juga di dalam rukun iman, kepercayaan mereka kepada pembalasan selepas daripada mati masuk dalam jiwa mereka. Peringkat yang paling tinggi, mereka betul-betul berasa Allah Subhanahu wa taala memerhatikan dia, betul-betul rasa Allah Taala pasti akan membalas dia, sehingga sahabat kalau buat salah bersedia untuk menerima hukuman. Ma'iz al-Aslami, imra'ah sauda, ada imra'ah Ghamidiyah, perempuan Ghamidi kamu tu, dia berzina. Kalau orang tahu dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak supaya dilaksanakan hukum rejam. Nabi kata, "Ni gila kau?" "Dak, aku tak gila, aku segar." Laksanakan hukum rejam. Padahal dia tak tahu kau rejam ni sakit. Dia tak tahu kau. Dia kena rugi sepotong pun sakit. Ni rejam dengan batu. Dia tak tahu kau sakit. Tapi bila mana keyakinan dia pada hari kiamat tu sampai kepada mereka tu, dia rasa tak sakit benda dunia. Tak sakit. Dia rela terima pembalasan di dunia daripada dia nak terima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Benda hok begitu sakit pun dia merasa kecil, tak ada apa dia rasa. Sebab apa? Sebab kepercayaan dia kepada hari kemudian itu sudah sampai kepada peringkat ihsan. Lagu tu baru dia lohanu. Keyakinan kepada hari akhirat juga menyebabkan sahabat-sahabat ni sanggup mati kerana agama, sanggup mati kerana agama, berjuang habis harta. Kerana Abu Bakar tu habis harta. Nabi tanya meninggalkan dia anak-anakmu, Allah dan Rasulnya. Tinggal dua tu. Khabar pada Abu Bakar tu, orang hidup mati. Ya khabar pada dia buat lagu tu. Mana dia betul-betul yakin kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah. Allah Taala bersifat dengan Ar-Razzaq, dia begitu yakin sehingga dia sanggup habis harta untuk agama. Siapa akan laku? Jadi kalau kita ihsan kita, iman dan Islam kita disusuli dengan ihsan, siapa akan berkata tu? Molek. Buat. Molek. Biar kita fana lagu tu. Biar kita fana lagu tu. Ni fana lagu lain, fana kau buat. Jadi lagu lain. Jadi makna fana di kalangan sahabat-sahabat tu lagu tu. Dia banyak lagi contoh-contoh. Kalau kita nak tengok keadaan sahabat-sahabat di dalam beriman kepada Islam dan iman, rukun Islam dan rukun iman, mereka betul-betul menjiwai, mereka betul-betul rasa sebati dengan jiwa mereka, bukan sekadar ucap-ucapan saja. Mana betul-betul rasa serupa Allah Subhanahu wa taala, betul-betul rasa serupa nampak Allah Subhanahu wa taala kemauan dia ke, nak balasan ke dia ke, betul-betul nampak. Siapa lagi? Baik. Jadi mana kalau ihsan siapa ke peringkat tu molek comel. Fana siapa ke peringkat tu lagu tu bentuk fana molek. Mana fana sahabat ni dia tidak canggah dengan syariat, tak canggah. Betul-betul menepati syariat. Bahkan fana sahabat tu menaikkan agama. Tinggi